ورسلهم وفروعهم ولا ينتصر إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, ketahui olehmu bahawasanya barang yang menentu akan dia oleh Allah dengan iradatnya, yaitu segala mungkin yang berlawanan, yaitu dinamakan mungkin mutaqabalat. Mutaqabalatun, mim ta qaf alif ba lam alif ta. Mutaqabalat maknanya yang berlawanan ataupun yang bertentangan. Maknanya segala mungkin yang Allah takdirkan itu mesti ada yang berlawanan dengan dia. Dia tentu akan salah satu daripadanya bagi satu mungkin. Antara dua tu salah satu Allah tentukan dia. Contohnya mukmin ataupun kufur. Mukmin ke musyrik. Kalau mukmin tiadalah musyrik. Kalau musyrik tiadalah mukmin. Kalau soleh tak adalah toleh. Kalau toleh tak adalah soleh. Kalau hitam tak adalah putih. Kalau putih tak adalah hitam. Contohnya kertas ni putih, tak adalah hitam. Itu kata mungkin yang berlawanan ataupun mungkin mutaqabalat. Hidup dan mati, syurga dan neraka, dunia dan akhirat, tinggi rendah, gemuk
kurus. Jauh, dekat. Begitulah namanya. Mungkin yang berlawanan dalam bahasa Arabnya disebut mungkin mutaqabalat. Jadi Allah yang tentukan. Jadi kita ni hanyalah menjalani takdirnya. Miskin atau kaya, sihat ataupun sakit. Jadi kita ni Allah telah sediakan nasib kita di dalam negeri akhirat. Seorang tu telah disediakan nasibnya jadi ahli neraka. Neraka. Seorang tu dah disediakan nasibnya dalam syurga. Syurga. Kita masing-masing tak tahu nasib kita. Siapa pun tak tahu nasib siapa-siapa dia. Kita hanyalah menjalani takdir Allah ini. Ada yang mula hidupnya mukmin, pertengahannya kufur, akhirnya mukmin balik. Ada yang permulaannya kufur, pertengahannya mukmin, akhirnya kufur balik. Ada yang awalnya kufur, akhirnya mukmin. Ada yang awalnya mukmin, akhirnya kufur. Itu semua adalah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azali. Jadi adalah orang bertanya, kat mana keadilan Allah? Kalau seorang ayah dia adil kepada anak dia, contohnya anak ni ada 10 orang. Kalau 5 orang dia suruh duduk dalam rumah, 5 orang dia suruh duduk dalam reban ayam, tidur dengan ayam, makan tai ayam. Yang 5 orang lagi duduk dalam rumah, makan burger. Jadi orang kata apa? Itu bapa tak adil, sebab dia menginaya 5 orang anak dia. Kalau orang telefon tali dera, confirm itu bapa masuk dalam penjara. Pasal apa? Orang kata itu bapa tak adil. Tapi Allah Ta'ala dia mentakdirkan hambanya. Ada yang jadi mukmin mati masuk syurga, ada yang jadi musyrik mati masuk neraka, kekal pula tu. Jadi di mana keadilan Allah tu? Baik. Perkara ini saya ada tulis dalam buku Aqidatul Mukminin. Cuba lihat bab iradat, bab takdir. Saya ada tulis mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam dia bertanya kepada Allah. Nabi Musa ni dia dah berdakwah lama dah. Susahnya orang ni nak jadi baik. Kita ni tentulah tak baik. Jadi Nabi Musa ni tanya Allah Ta'ala. Dia tanya mengenai hakikat, bukan syariat. Apa dia tanya? Dia kata, ya Allah, telah kau jadikan hamba-hambamu itu ada yang mukmin, ada yang kufur. Yang mukmin nanti kau masukkan ke dalam syurga, yang kufur nanti kau akan masukkan ke dalam neraka. Maknanya kau dah tentu siap-siap dah. Allah dah siap-siapkan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Maka kata Nabi Musa, tanya Nabi Musa pada Allah, di manakah keadilanmu ya Allah?
Baik, Nabi Musa ni dia tanya Allah Ta'ala, di manakah keadilanmu? Bukanlah dia confused dengan Allah, cuma nak tatmainnul qulub, nak menenangkan jiwanya. Setelah lama berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, banyaknya ujian cabaran dia dapat, dia nak bagi tenang jiwa dia tanya. Adakah dia tak tahu? Dia tahu. Cuma tanya tu nak bagi tahqiq, nak bagi kukuh, tatmainnul qulub, menenangkan jiwa. Jadi Allah yang maha bijaksana tidak terus menjawab soalan Nabi Musa ni. Nabi Musa tak terus diberikan jawapan oleh Allah. Allah perintah Nabi Musa ni supaya tanam gandum. Wahai Musa, kau tanam gandum. Maknanya kau tanam gandum, nanti kau akan dapat jawapan. Maka Nabi Musa ni pun bajaklah tanah, tanamlah gandum. Sampailah beberapa bulan, ya, gandum tadi dah masak, dia pun ketamlah gandum tadi. Biji gandum dia simpan dalam tong, disimpan molek-molek, jaga rapi, sayang dia. Jerami gandum, iaitu pokok gandum tadi, dia bakar. Faham boleh? Gandum dia simpan, jerami dia bakar. Maka Allah Ta'ala tanya dia, wahai Musa, kenapakah gandum kau simpan, kau sayang, jerami kau tak sayang, kau bakar? Bukankah gandum dan jerami itu kepunyaan engkau? Di manakah keadilanmu, wahai Musa? Maka Nabi Musa pun ingat jawab pertanyaan dia. Dia ingatlah pertanyaan dia pada Allah, di manakah keadilanmu ya Allah? Yang kafir kau masuk neraka, yang mukmin kau masuk dalam syurga. Maka dia pun dapatlah jawapan dia. Jawapan dia apa dia? Hak dia punya, ikut dia, suka dia. Siapa nak ambil lawan? Gandum tu dia punya. Dia nak simpan jerami, dia nak bakar gandum kah? Ataupun dia nak simpan gandum, dia nak bakar jerami kah? Ataupun dia nak bakar kedua-duanya kah? Atau dia nak simpan salah satunya kah? Nak simpan dua-dua kah? Ikut suka dia, hak dia. Macam kita beli ikan lah. Kita pergi pasar beli ikan. Beli ikan apa? Beli ikan sardin. Dia pun toki tadi pun timbang 5 kilo. Sekilo 10 ringgit. 5 kilo 50 ringgit. Jadi kita buat balik ikan tadi tu, bukanlah kita balik-balik tuih kita goreng. Bukanlah kita balik tuih kita buat kari. Tak, kita balik, kita siang dulu, buang tahi dia, buang sisik dia, buang darah dia, buang yang tak boleh dimakan. Kenapa tak makan semua? Di mana keadilan kita? Itulah namanya keadilan dan kebijaksanaan. Tai najis makan buat apa? Bodoh. Darah najis makan buat apa? Maka itu adalah hampas kepada ikan tadi. Sisa ikan yang tak boleh dimakan, maka dia tu keji, maka dia buang. Dia bagi makan kucing. Bila pun dia tak nak.
Begitulah tentang gandum tadi. Maka jerami itu hampas dia, maka hampas layaklah dibakar, hampas layaklah dibuang. Macam kat depan rumah kita ada pokok besar. Pokok apa? Pokok mangga, pokok jambu. Hari-hari dahulu menyemak laman rumah, kita pun sapu pergi bakar. Ada pun orang marah kita, "Oi Pak Haji, kenapa kau bakar daun tu? Bukankah daun itu pun hak engkau juga macam pokok tu? Di manakah keadilanmu?" Nak kita kata apa? Bodoh kau ni. Daun tu menyemak, daun tu hampas dia, sisa dia, berapa nak pakai, buang bakar. Bukan kita tak tahu, kita tanam pokok nanti akan ada sampahnya, iaitu daun-daun. Bukan kita tak tahu, kita beli ikan akan ada sampahnya, iaitu tarik-tarik. Maka taklah, tak payah nak tanya pasal apa kita buang, pasal apa kita bakar. Yang tanya tu kerana apa? Kerana barangkali dia nak tahkikkan ilmu dia, barangkali kerana dia tak erti. Jadi itulah jawapan dia. Itulah keadilan Allah. Orang kafir itu ibaratnya hampas bagi orang mukmin. Orang musyrik itu ibaratnya sisa bagi orang mukmin. Maka layaklah dia dibuang ke dalam neraka. Jadi kita yang mukmin ni wajib bersyukur dengan keimanan dan keislaman yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Maka yang paling wajib kita bersyukur ialah bersyukur atas keimanan dan keislaman yang Allah anugerahkan. Bukan harta. Harta ni nombor 10, nombor 11, nombor 12. Nombor 1 wajib kita syukur iman dan Islam. Baik. Bila kita tak bersyukur dengan iman dan Islam, maka itu membawa kepada kita tak akan bersyukur dengan harta, dengan kesihatan, dengan wang ringgit dan sebagainya. Sebab apa? Perkara yang paling wajib disyukuri dia tak syukur. Dia bolehkah bersyukur dengan harta? Dia tak akan boleh bersyukur dengan harta. Bahkan dia akan mengkufuri nikmat Allah itu. Itulah cerita dia tentang takdir Allah yang mutaqabbalat ini. Tu dia nak cerita bab takdir mutaqabbalatnya, cerita situ. Nak kita faham tentang keadilan Allah. Kenapakah orang Eropah kulitnya putih-putih? Kenapa orang Negro kulitnya hitam-hitam? Tu baru Negro. Kalau 7 gro lagi hitam. Negro tu baru 6. Orang Terengganu faham. Orang Kelantan. Kalau orang Negeri Sembilan tak faham. Baik. Jadi adakah boleh kita kata orang Eropah tu Tuhan bagi jadi dia putih melepak, lawa, orang hitam, orang Negro hitam, ada juga hitam yang lawa, putih tak lawa pun ada. Itu semuanya di atas keadilan Allah Ta'ala yang maha adil. Jadi dulu kita dah cerita warna kulit manusia dan keturunan manusia ni dari anak Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ingat balik, siapakah dia? Anak Nabi Nuh yang melahirkan zuriat manusia di atas muka bumi. Yang pertama namanya Yafis.
Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya Syam. Sam namanya Sam. Tu dah cerita dah dulu, cuba tengok balik. Itulah asal-asal keturunan manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pertengahan. Tu ambil satu putih hijau kat belakang. Maka adalah mungkin yang berlawanan itu tersimpan ia atas 6 bahagi. Pertamanya atas wujud dan adam. Yang ni ada dan tiada. Kalau ada tentu tiada, kalau tiada tentu ada. Maka ditentu akan wujud bagi satu mungkin, maka nafi daripadanya adam. Kalau ada tentulah tiada. Tiadalah ketiadaan. Keduanya atas segala sifat, maka ditentukan satu sifat daripadanya bagi satu mungkin. Seperti putih, maka nafi daripadanya segala warna yang lain daripadanya. Demikian lagi engkau kata pada segala sifat yang lain daripada warna. Ketiga, atas segala masa, dan ditentukan satu masa daripadanya bagi satu mungkin, iaitu seperti malam, maka nafi daripadanya segala masa yang lain daripadanya. Kalau malam tentulah bukan siang. Itu 6. Dia kata tadi ada 6. Yang pertamanya ada dengan tiada. Yang kedua sifat, seperti putih dengan hitam contohnya. Yang ketiga masa, dulu ataupun sekarang ataupun lagi akan datang. Keempat, atas segala tempat, maka ditentukan satu tempat daripadanya bagi satu mungkin, maka nafi daripadanya segala tempat yang lain daripadanya, maka iaitu seperti Mekah. Contohnya ginilah, kita lahir di Asia, maka tentu bukan lain pada Asia. Kita orang Asia, bukan orang Amerika, bukan orang Eropah, bukan orang China. Kelimanya atas segala pihak yang 6, iaitu macam mana? Maka ditentu satu pihak daripadanya bagi satu mungkin, iaitu seperti pihak kanan atau kiri, maka nafi daripadanya segala pihak yang lain daripadanya. Yang kelima ni iaitu pihak ataupun jihah. Jihah ataupun pihak ni ada 6. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kalau ada kiri, tenapilah kanan. Kalau kanan, tenapilah kiri. Kalau atas, tenapilah bawah. Kalau bawah, tenapilah atas. Begitu. Dan keenamnya atas segala maqadir. Apa dia maqadir? Maqadir ni maknanya ukuran ataupun timbangan. Ya, maqadir maknanya ukuran ataupun timbangan. Berat, ringan, tinggi, rendah, panjang, pendek, itu ukuran. Maka ditentukan satu qadar daripadanya. Ini satu ukuran daripadanya. Tiap-tiap makhluk itu ada ukuran yang tersendiri. Bagi satu mungkin, yakni yang tertentu bagi sesuatu makhluk, iaitu seperti tinggi atau sederhana ataupun rendah,
maka nafi daripadanya segala qadar yang lain, yakni ukuran yang lain. Kalau orang tahu dia tu tinggi, tetapi dah dia rendah. Iaitu seperti mengada Allah Ta'ala akan seorang yang bernama Muhammad, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengada Allah Ta'ala akan seseorang yang bernama Muhammad, iaitu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi Muhammad ni? Atas sifat putih azhar, bukan putih amhaq. Apa dia putih azhar? Putih azhar ni putih yang bercahaya. Ada orang sini putih bercahaya. Hasan aku nak putih bercahaya. Aku tengok Hasan putih. Ada sini yang putih bercahaya, putih azhar nama dia. Kita sini sadar yang putih lah. Semua nak kelabu belaka lah, kelabu asap. Mari lu putih cerah. Duduk sini ni mini Afrika. Tahu? Ni penduduk Syariah ni mini Afrika. Siapa main sini habis jadi gelap habis. Betul tak? No? Mini Afrika no? Elok putih-putih, mai sini gelap habis. Ais dulu mai sini macam Cina. Ni tengok apa Bangla. Ikram dengan tanya. Bukan negro, 8 gro. No? Tidak kira. Betul ya? Tengok muka kat cermin tak? Ada beza? Ada beza? Ada no? Oh. Ni Cape Town nama dia. Baik, Nabi kita ni putih dia putih azhar, bukan putih amhaq. Putih ni ada beberapa jenis putih. Nabi ni putih dia putih azhar, putih kemerahan, putih yang bercahaya. Itu kata putih azhar, bukan putih amhaq. Apa dia putih amhaq? Putih amhaq ni putih yang berpenyakit, putih pucat. Orang panggil putih albino. Betul tak putih albino? Putih albino tu tak tahu? Pernah tengok ada orang Melayu kulit dia putih macam orang putih, habis bulu kening putih habis. Putih macam putih penyakit. Putih apa? Putih amhaq lah, putih albino orang panggil. Putih albino ni dia putih kemerahan yang disebabkan penyakit kekurangan zat. Zat albinism nama dia. Bila mak mengandungkan dia ataupun keturunan dia memang kekurangan zat albinism, kekurangan zat, maka jadilah anak-anak dia, keturunan dia jadi putih. Putih apa? Putih kemerahan, macam orang putih dia muka dia. Kau tak nak tengok? Nak tengok? Nah, kerana satu keluarga putih. Bukit makan macam putih apa? Putih Cina tu dah. Dia putih macam putih orang Eropah. Putih tu orang panggil
albinism. Dia ada banyak jenis. Itu namanya putih amhaq dalam bahasa Arab. Melayu panggil putih pucat. Ataupun bahasa yang lainnya putih albino. Baik, habis. Dan cerdik. Nabi Muhammad ni cerdik, lagi alim. Dah cerdik, alim pula, yang beramal dengan ilmunya. Yang ni Nabi Muhammad ni beramal dengan ilmu dia. Bukan macam kita, reti banyak, amal tak ada. Pada malam Isnin, baik, pada malam Isnin, dia tulis itu bukan, tambah sikit. Dia itu dilahirkan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, pada malam Isnin, yang dilahirkan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dahulu sedikit daripada fajar, yang sebelum terbit fajar subuh, fajar shadiq. Nabi Muhammad ni dia lahir sebelum fajar shadiq, atau kemudian sedikit daripadanya. Kata setengah riwayat, dia dah masuk dah waktu subuh pada 12 bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Gajah, di negeri Mekah, di kampung Syuaib. Di kampung Syuaib, maka dinamakan penduduk kampung tu Bani Syuaibah. Pada pihak hadapan bulan-bulan dan bulan-bulan, maknanya dilahirkan di hadapan bidan yang sekian-sekian. Antara bidan yang menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni antara orang yang menyambut kelahiran Nabi. Baik. Pada sederhana, kecil, besar dan tinggi rendahnya, yakni tubuh Nabi masa baru dilahirkan itu, ya, sederhana bentuknya, tidaklah besar sangat, tidaklah kecil sangat, sederhana. Maka Nabi masa dia lahir sudah terpotong tali pusatnya dan sudah tercukur rambutnya, dan tidak pula menangis tak kala lahirnya. Dia senyum tertawa, dan tidak berbau busuk tubuhnya, bahkan berbau wangi, dan tidak ada bayang pada dirinya. Maka orang-orang Arab bila tengok bayi ni pelik, tak pernah jumpa bayi macam ni. Sudah tercukur rambutnya, botak licin cantik, sudah terpotong tali pusatnya, tidak pula tersalut dengan apa-apa darah. Tak kira ia lahir bersih tu, bahkan wangi, tak ada pula bayar, pelik. Jadi bayi yang lahir ni ajaib. Maka orang-orang yang ada di situ pada hari itu nak carilah nama yang sesuai dengan dia, biar patut padan dengan cara kelahiran dia. Tak mau cari nama-nama yang dah lama, nama-nama yang baru, yang bagus. Akhirnya dapatlah satu nama Muhammad, maksudnya yang terpuji. Sebelum tu tak ada lagi orang Arab nama Muhammad. Orang Arab zaman dulu ni, zaman Nabi Muhammad tu,
Ya, ada yang bernama Kilab. Kilab maknanya anjing. Ada yang nama Sa'labah, maknanya musang. Ada yang nama Abdul Syamsi, hamba matahari. Dan berbagai-bagilah nama-nama dia. Tapi nama Muhammad belum ada. Jadi orang menamakan Nabi kita ni sebagai Muhammad, iaitu nama yang memecah tradisi Arab, di mana belum tu tak ada lagi orang nama Muhammad. Baik. Maka segala sifat yang tersebut pada Muhammad itu, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tertentu ia daripada segala lawannya. Yakni kalau putih azhar bukanlah putih amhar contohnya. Yang menentukan dia daripadanya Allah Ta'ala. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Maka faham olehmu akan segala misal ini. Jadi apa yang dicerita tentang sejarah Nabi itu, pribadi Nabi itu adalah contoh bagi keterangan ya mutaqabalat itu. Mungkin mutaqabalat nama dia. Mungkin mutaqabalat itu benda harus yang bertentangan ya sifatnya, dirinya dan sebagainya. Baik, berhenti sekat dulu. Mana dah kertas tadi? Betul mana? Baik, katanya tambihun. Berhenti situ. Baik, soalan. Maaf nak bertanya. Tanya tak payah minta maaf. Kalau seseorang itu berkata, kalaulah aku ini kafir, kan bebas je. Puasa tak payah, mayang tak payah, tutup aurat tak payah, boleh LGBT. Baik, adakah itu dikira berniat untuk jadi kafir? Ya. Siapa-siapa yang kata kalau aku jadi kafir kan best, murtad letu juga. Pasal apa? Ar-radu bil kufri kufrun. Cenderung hati kepada kafir itu jadi kafir. Kita suka jadi kafir, maka jadi kafir. Sebab itu tokong berhala dan sebagainya jangan kita kata lawa. Tak boleh. Lawannya gereja tu. Kita terpegun. Kita memperpegunkan diri kita dengan rumah tempat orang kafir buat benda-benda syirik tu, gereja dan sebagainya, itu jadi macam kita tu cenderung hati kepada dia. Maka berkata yang demikian boleh membawa kepada murtad. Wal-iyazubillah. Soalan yang seterusnya, adakah Allah masih ada rasa kasih dan sayang ke atas makhluk hambanya yang dia takdirkan masuk neraka? Baik, soalan ni cantik.
Dia kata, adakah Allah masih ada rasa kasih dan sayang ke atas makhluknya, atas hambanya yang dia takdirkan masuk neraka? Baik, hamba yang Allah Ta'ala takdirkan masuk neraka, semuanya adalah hamba yang dimurkai Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kemurkai ke atas mereka itu. Kalau Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala letak dalam syurga. Kalau Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala letak dalam neraka. Jadi bila masuk dalam neraka mana Allah Ta'ala benci ya. Tai ikan, kita beli ikan, kita siang ikan, dah buang tai, adakah kita kasih pada tai tu? Kesian sayangnya, goreng makanlah. Kita bagi dekat orang yang bertanya tu makan tak? Baik. Soalan lagi. Apakah hikmah Allah menurunkan ayat mutasyabihan? Kenapa tidak diturunkan ayat secara jelas, mudah dipaham, akal dan tidak timbul perselisihan? Nabi kata al-ikhtilafu ala ummatin rahmatun. Berselisih pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Rahmat maknanya kasih sayang Allah. Jadi ayat-ayat ayat dalam Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni ayat yang senang kita faham. Tu pun kena faham dengan tafsir. Kaedah tafsir, ulumut tafsir, tak tafsir berkait-kait. Ayat mutasyabihat ni pula ayat yang kesamaran maknanya. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang bernama Rahman itu memerintah ia di atas arasy. Yadullahi fawqa aydihim. Yadun Allah di atas belakang tangan-tangan mereka itu. Itu contoh ayat mutasyabihah, ayat kesamaran. Apa hikmah Allah menurunkan ayat-ayat yang sebegitu? Apa hikmahnya? Baik, hikmahnya amat banyak. Hikmahnya amat banyak. Antara hikmah Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihah, yang pertamanya, rahmat Allah ke atas hambanya bagi mengenali akan dirinya. Rahmat Allah ke atas hambanya bagi hambanya itu mengenal akan dirinya. Maka orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala itu berbagai-bagai martabat dan darajat. Secara umumnya, orang yang mengenal Allah tadi ada 3 martabat. Yang pertama martabat orang awam, yang kedua martabat orang khawas, iaitu pilihan Allah, yang ketiga martabat khawasul khawas. Maka orang awam dia akan memahami ayat-ayat mutasyabihat itu secara syariat yang mudah ia faham, yang tak membawa kepada syirik. Kemudian orang khawas, orang pilihan Tuhan, maka terkadang mereka itu sudah memahami tafsirnya secara syariat, tetapi ada pula rahsia-rahsia tertentu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang dinamakan ilmu laduni. Maka begitulah juga martabat khawasul khawas yang lebih tinggi daripada khawas. Maka tentulah mereka juga memahami tafsir secara syariat dan mereka lebih mengenali dengan ayat-ayat mutasyabihat itu akan Allah Ta'ala.
Ya, sebagai contoh satu ayat Quran. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Surah Fussilat ayat 52. Ketahui olehmu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan tiap-tiap suatu itu meliputi ia. Muhitun, meliputi. Muhitun meliputi. Apa yang meliputi tadi? Baik ulama zahir ataupun ulama syariat mentakwilkan muhit itu sebagai ilmu. Allah Ta'ala Maha mengetahui di atas tiap-tiap suatu. Tetapi orang-orang khawas mereka mentafsirkan muhit itu dengan diri Allah yang meliputi. Maka yang itu kita tak mahu cerita, takut tersalah faham. Ya, takut nanti elok-elok jadi beriman, jadi zindik pula. Jadi kita jangan ceritalah yang tu. Cuma ada disebutkan dalam kitab tafsir sufi. Orang sufi dia tafsirkan ayat Quran ni tidak seperti mana tafsiran orang syariat, kerana darjah mereka, martabat mereka. Itulah hikmah, antara hikmah Allah turunkan ayat mutasyabihah, ya, bagi hambanya mengenal Allah Ta'ala dengan lebih dalam, lebih dekat. Fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini hampir. Baik, habis. Soalan kedua, di zaman Dajjal nanti tiada makanan dan air pun kering. Umat Islam tentu nak makan apa? Nak makan kedarah apa? Macam mana kita nak dapatkan tenaga untuk buat amal ibadah? Baik, bila Dajjal sudah turun, umat Islam tak ada makanan. Mereka kenyang dengan zikrullah. Sebab itu belum Dajjal turun, sekarang ini sudah perlu kita menyediakan diri dan kekuatan rohani dengan zikrullah. Sebab tu yang sudah berzikir tu, apa tidak? Dalam hadis ada diceritakan tak kala Imam Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal dan tenteranya, mereka tak ada makan, keputusan makan. Masa Dajjal turun ni, ya, makanan jadi tak ada. Bukan kata mahal, makan pun tak ada. Sampai Dajjal tunjuk roti besar. Siapa nak makan roti, sembah aku. Maka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, mereka duduk dalam zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah itu menenangkan jiwa. Bila jiwa sudah tenang, tak makan pun tak apa, dia kenyang dengan zikir. Maka tak kala Dajjal turun, umat Islam tak ada makan, mereka kenyang dengan zikrullah. Maka siapa yang nak berzikir tu? Orang yang sudah terbiasa lidahnya dengan zikrullah. Orang yang tak biasa zikrullah akan jadi hamba Dajjal, akan menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Itulah kita wajib belajar tauhid. Sebab tu kita wajib belajar tauhid supaya kita boleh ingat Allah. Hakikat ingat Allah itu bukanlah zikir di lidah. Zikir di lidah itu ibaratnya seperti kereta bateri kong. Pernah tengok kereta bateri kong? Tahu tak bateri kong? Tahu tak? Orang panggil bateri weh. Pernah tengok? Buat macam mana? Nak bagi hidup? Tolak lah. Ingat band kita tu, band jenazah tu. Dah jadi jenazah lah. Dulu dia bawa jenazah, dan ni dia pun dah jadi jenazah.
Jadi bila bateri bateri lemah, kita buat lagu mana nak bagi dia hidup, kita tolak buang gear 2, free gear, tolak laju-laju lepas. Lepas tu dia hidup, dia hidup tak apa dah, saya tolak, dia jalan. Itulah ibarat dia. Nak bagi hati itu hidup, kena zikir di lidah. Maka zikir di lidah tu menolong menghidupkan hati. Bila hati tu sudah hidup, zikir di lidah tu tak perlu lah. Hanyalah zikir lidah itu aksesori sahaja, perhiasan sahaja kepada hati yang sudah ingat Allah. Maka zikir itu ada 4. Zikir lisan, zikir qalbi, zikir roh, zikir sir. Hakikat zikir sir itu. Itu hakikatnya. Ya. Jadi lidah tu menolongkan hati, hati menolongkan roh, roh ya berjalan kepada Allah yang dinamakan sir ilallah. Maka orang yang ada sir ilallah, walaupun mata kepalanya tidur, rohaniyahnya tetap berjalan di alam rabbaniyah. Siapa dia? Itulah waliullah. Kita ni wali kawah, zikir lupa, suruh jadi imam terabur zikir sebut tak ada. Tapi kita kena berlatih. Tak betul pun tak apalah, kita masih belajar. Maka belajarlah, duduk suruh zikir, lepas tidur, ngaji lagi tidur. Itulah dia. Baik, habis. Soalan ketiga. Jika seorang Muslim menahan lapar dan dahaga di zaman Dajjal nanti, lalu menyebabkan dia mati, adakah matinya itu dikira mati syahid? Baik, kalau sampai kepada mati, tentulah dia syahid, kerana dia mati kerana mempertahankan iman. Tapi syahidnya bukanlah syahid mu'rakah, dia bukan berperang. Tapi kalau mati berperang, syahid mu'rakah lah. Kalau mati kerana lapar, itu namanya syahid akhirat. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti cakap tu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.